بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم ارزقنا فيه الصيام والقيام وتلاوة القرآن والعتق من النيران وقبول الحنان المنان وشفاعة العدنان يا ربنا يا ذا الفضل والإنعام. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم، آمين. Ba'd, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pertemuan kita hari ini dalam bulan Ramadan yang mulia akan mengandungi cara mengatasi kelalaian, kelekaan, khasnya kalau dalam bulan puasa. Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maklumkan kepada kita rugi besar bila kita masuk satu gedung ataupun pasaran besar, kemudian kita beli barang banyak, tapi bila sampai rumah cari barang tu dekat kereta dah hilang. Sedih kan? Sebab dah sudah belanja duit, masa, tenaga, harta kita, tetapi bila hasilnya tak ada, jadi kita sedih. Jangan jadi macam orang demikian rupa bila anda berada di Ramadan. Kita ikut turut arahan Allah, iaitu tak makan, tak minum, bagus. Tapi pahala tak ada. Itu rugi. Kita nak tak makan, tak minum, tapi ada pahala. Oh, ada yang makan minum tapi tak makan tak minum tapi pahala tak ada? Dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, adalah ramai yang tak dapat dari puasa melainkan dahaga dan lapar, dan adalah yang bangun malam tapi tak dapat melainkan letih dan banat. Ajib. Ada kau macam ni? Ya. Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab wan nasab. Jadi di muka surat 181 dalam naskah yang baru yang cantik tu, kalau berkenang kita boleh pakai lagi bagus. Menjauhi maksiat yang zahir. Sebab zahir ini akan main berangan dalam jiwa dan batin kita. Seperti Nabi Ibrahim bila tanya macam mana menghidupkan hati kami, dia katakan buang sifat takabur yang ternampak dekat tangan, dekat mata, dekat berangai kita. Kata Imam Ghazali, a'lam anna dina syattarani ahaduhuma tarkul manahi wal akhar fi'lu ta'at. Agama ini terbagi dua saja, buat dan jangan buat. Buat itu arahan Allah, salat, siam, zakat, haji. Jangan buat itu zina, arak, itu judi, tipu, derhaka kepada ibu bapa dan sebagainya. Jadi yang mana lebih susah untuk kita menghadapi, iaitu menjauhi maksiat. Sebab ramai orang boleh datang surau ini, orang tak Islam pun boleh masuk, ya. Nak buat ketaatan akan ikut orang ramai, ada semangat dengan ni dan sebagainya, walaupun dia ada pahala dan benda bagus. Tetapi yang lebih susah daripadanya, kita memelihara diri kita daripada jatuh dalam maksiat, benda kelalaian. Sebab ini mudah saja, bukan terpengaruh. Bahkan kalau duduk seorang diri pun dalam Ramadan, syaitan terantai, tapi kedai penuh dengan orang Islam. Ajib, ya? Syaitan tak ada, Kalau orang masalah buat maksiat, oh syaitan goda saya. Ni tak, syaitan tak ada. Syaitan dah syuti. Sebab itu bermakna ada usaha belum dibuat, iaitu usaha atas diri kita sendiri, atas berangai nafsu kita. Sebab musuh kita bukan hanya syaitan, musuh kita nafsu kita yang ada dalam diri kita.
Ya, kawan yang jahat yang bawa kita kepada kejahatan. Ya, musuh kita ada dunia memusuhi kita. Jadi nafsu ini perlu kita usaha untuk dia macam mana dibelihara daripada jatuh maksiat. Maksiat kalau dilakukan secara zahir adalah alatnya. Alatnya tangan, kaki, mata, telinga, lidah, fikiran kita, hati kita, perut, maluan, itu anggota zahir. Kalau tak ada anggota ini, malas bayar nak buat maksiat. Tapi ada semua manusia Allah anugerahkannya. Marilah tengok bagaimana jaga telinga, bagaimana jaga mata, bagaimana jaga lidah, ya. Dalam muka surat 183 memelihara anggota yang ketujuh. Yang tujuh, sewajarnya engkau peliharakan segala badanmu, terutama segala anggotamu yang tujuh daripada segala yang ditegahkan oleh Allah. Bukan buat taat saja, tapi bagaimana peliharanya daripada jatuh maksiat. Iaitu memeliharakan mata, telinga, lidah, faraj, perut, tangan, kaki, kerana neraka Jahannam itu baginya ada 7 pintu, tidak ada yang masuk ke dalam setiap pintu yang 7 itu melainkan kerana perbuatan maksiat yang dibuat dengan anggota yang 7 itu. Jadi kita nampak jalan bagaimana nak kontrol diri kita tak rosak puasa. Sebab rugi besar. Dalam Ramadan ini banyak kelebihan. Bila puasa bulan lain dapat pahala puasa saja. Tapi dalam bulan Ramadan dapat pahala puasa dan diampunan kepada segala dosa. Ya Allah, untung besar. Buat amalan sama macam bulan lain, tak makan berapa jam. Tapi oleh kerana ini arahan Allah dan kita juga jaga anggota badan supaya tak melanggar adab Ramadan, sudah dapat pintu namanya apa? Keampunan. Masya Allah. Man shama Ramadan imanan wa ihtisab. Para siapa puasa dengan betul-betul, jaga betul-betul anggota yang zahir tu, Allah akan ampunikan segala dosanya. Ya Allah, macam balik haji ya. Nampak macam amalan biasa. Macam amalan biasa, Isnin Khamis 3 hari, ya kan? 1, 2, 3 atau 13, 14. Jadi orang puasa tu dia amalkan sehingga kalau pergi doktor, jangan makan ni, jangan makan ni, jangan makan ni. Jadi puasa tu. Tapi tak ada apa-apa Puasa nak lansingkan badan, dia makan asar, tak ada masalah. Tapi puasa Ramadan ini ampunan. Amalan fardu digandakan 70 kali ganda. Salat subuh 1 kali sama dengan 70. Jadi kalau ada 7 tahun rosak subuh, puasa Ramadan dengan betul, jagalah salat subuh 30 hari. 30 hari dalam 70 hari, 70 kali 2100, hampir 7 tahun. Rosak subuh boleh tambal, boleh cover. Masya Allah. Dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadr. Kita tanya soal, ada jumpa Lailatul Qadr? Lama puasa kan? Ada jumpa? Ya Allah, macam mana tu? Kita berbangga dengan ada Lailatul Qadr, nazalna fi Lailatul Qadr. Tak jumpa. Dia bukan barang hilang. Ia dalam sebelum malam terakhir, tapi tak pernah jumpa. Sebab dia ada cluenya, adalah doa mustajab dalamnya. Ya Allah, saya nak perkara ni selesai. Terus 1 Syawal dah selesai. Tak pernah jumpa. Jadi kelebihan Ramadan ni untuk siapa? Untuk orang yang hati bersih. Hati bersih, amalan dia elok, anggota dia dijaga. Itu sebab dia boleh jumpa. Sebab kalau nak masukkan barang dekat itu botol yang ada isi, dia tak boleh tambah. Kalau hati kita penuh dengan dunia, dengan itu mereka kata, mereka buat, itu kita sibuk dengan berangai orang lain dan jaga nilai kita di mata, di kacamata orang lain. Itu berdulikan nilaian orang terhadap kita. Jadi ini bukan kerana Allah tu. Jadi kita sekarang nak buat sedia untuk Ramadan, bukan beras, kicap, gula. Itu akan datang. Kita bukan kebuluran sini. Ini bukan Gaza, ya, yang mereka susah sangat tu. Tapi kita nak sediakan apa?
Yang ada di sisi orang Gaza ni, ada hati tawakal ala Allah, hati yakin Allah akan bagi rezeki, hati nak betul-betul menggunakan anugerah yang diberi oleh Allah dalam bulan Ramadan, keampunan, malam Lailatul Qadr, digandakan amalan, syaitan terrantai, buka syurga binti-binti terbuka, neraka tertutup, ya. Kita masuk pintu Ar-Rayyan. Apa berbeza pintu Rayyan? Salah pintu macam pintu lain tak. Pintu Rayyan ini kalau orang empeng, surau, talaqi kitab, al-kutub, dia nak masuk syurga. Beratur semua, itu pegawai-pegawai, itu orang pekerja dekat empeng dulu, yang salat zuhur dekat itu. Masa bulan Ramadan, sepanjang umur kamu puasa betul, itulah beratur. Ini masuk syurga. Tapi berbeza kamu dengan orang masuk dari pintu lain. Ini pintu namanya Rayyan. Rayyan hilang dahaga. Berbeza pintu Rayyan ini, Allah maafkan segala dosa kamu. Kamu masuk tak ditanya tentang keaiban, kesalahan, dosa. Ya Allah, untung besar. Orang lain, kamu 20 hari bulan 11 2020, kamu buat ni. Depan khalayak ramai. Allahu Akbar. Ya betul, saya buat. Nabi sudah tahu kelebihan, dia punya kelemahan kita. Ibu bapa sudah dengar cerita kita. Anak-anak yang kita tegur, mesti buat baik. Oh, apa-apa. Oh, bila depan Allah, oh, jahat ayah dulu, ya. Dulu dia buat ni. Masya Allah. So, Allah tak tutup keaiban kita. Dia hisablah. Kelebihan bulan Ramadan, memberulihi kita boleh masuk dari pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini, sila masuk. Tak tanya apa-apa pun. Tak ingatkan kita dengan dosa yang 20 hari bulan seboleh tu. Atau 22 hari bulan 1. Tak disebut. Sudah tertutup keaiban. Jadi satu benda yang tak perasan ramai orang, iaitu bila puasa masuk pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini sudah orang layak masuk tanpa diberbicaraan. Tidak ada tanya dosa kamu sekalian. Betul buat tak? Mesti akui dulu. Tak akui, datang dan dia punya dalil, dia punya saksi, buku, malaikat, raqib atid datang. Kamu buat catatan. Awak buat tau? Dia tak buat. Ini apa? Tadi saya buat catatan hari tu. Masa kamu dia letak buku dekat kiri tu. Lepas tu tinggal anak dekat tepi tu. Lepas tu masuk. La ilaha illallah. Ya betul-betul dah buat. Mesti ada banyak dalil. Akuan dulu. Yauma tashhadu alaihim. Bermakna akan disaksikan anggota itu jadi saksi atas dosa yang kita lakukan. Kita cakap tak ada. Bang, tak boleh tipu. Jangan bercakap. Sini tak boleh bohong lah. Nak lawan apa? Lawan Allah ke? Kita tak buat lah. Kita tak ambil barang orang. Kita dah sudah tengok. Kita dah sudah pergi tempat itu malam. Masya Allah. Jadi di sini Imam Ghazali bagi kita tahu dosa yang masalah datang dari badan bermula dengan mata. Mata kita ini boleh jadi pintu syurga, boleh jadi pintu neraka. Mata dijadikan supaya dengannya engkau mendapat petunjuk dalam segala tempat yang kelam, sama ada di laut, di daratan, dan engkau dapat meminta pertolongan dengannya pada menyampaikan segala hajatmu, dan engkau dapat melihat dengannya kepada segala yang indah. Orang tak ada mata cuma nak nampak keindahan alam yang Allah cipta ini dan segala yang ajaib di bumi dan langit, dan dengannya engkau dapat mengambil dalil yang menunjukkan kewujudan Allah, bertambah iman dan segala sifatnya. Maka engkau hendaklah melihara matamu itu daripada empat perkara. Inilah namanya ubat kepada masalah mata. Kalau mata itu dia ada merah-merah atau pakai air mu. Tapi kalau mata itu, panggilan mata apa? Gatal ke? Mata tak tahulah, dia orang Melayu cakap ada ayat-ayat. Jadi mata tu tak baguslah, dia suka buat maksiat. Jadi inilah ubatnya. Yang pertama, engkau berlihara daripada melihat segala yang diharamkan, seperti melihat perempuan atau lelaki yang bukan mahram, bukan yang asin, ajnabi. Dua,
Berliharakan daripada melihat muda belia yang baik rupanya dengan syahwat. Engkau berliharakan daripada melihat kepada orang Muslim dengan menghinakannya. Ya Allah, dalam bidang kerja, kalau orang pangkat tinggi, kalau kita cakap Assalamualaikum, Alaikum bos, Salam, ataupun tak ada jawab. Ajib ya. Sini ada, insyaAllah ada jawaban ya. Timbat lain ya. So kita pergi banyak negara, kerja banyak lah bidang. InsyaAllah Ustaz pun ada kejuruteraan, kerja macam-macam lah bidang, mungkin mengajar dan sebagainya. Bila berada di tempat ada pos, ada orang bawahnya, Assalamualaikum, kita bersungguh Assalamualaikum, apa khabar Datuk, macam mana? InsyaAllah tak ada jawaban pula Allah, sakit hati ya. Ingat, mata yang pandang itu sudah buat dosa. Dosa itu Rasulullah SAW bagi tahu bukan makan minum yang membatalkan puasa. Dia ada benda membatalkan puasa lagi, iaitu mata ini bila pandangan haram, atau buat yang menyakitkan hati orang, ataupun lidah cakap yang keaiban kawan, atau menuduh dia buat dosa atau kejahatan. Dan saksi palsu bermakna, jadi cakap wallahi wallahi wallahi, tapi kalau tak benar terus mesti ganti puasa hari tu. Cakap bohong, kita beli ini dengan RM10. Kita cakap ini RM11. Sikit ya. Tak payahlah orang tak cakap berapa beli, jual sajalah. Tak payah angkat sumbang wallahi wabillah ini tak boleh modal. La haula wala quwata illa billah. Bila kita bohong atau angkat sumbah, menumpah kawan, ni bukan aibannya, tuduhnya, mata kita gunakan tak betul, Rasulullah bagi tahu batal puasa. Dalam fiqh masuk sesuatu dalam rongga badan, muntah dengan sengaja, datang haid, ataupun tertelang air masa wudu, ya, bukan tak sengaja. Ada orang, itu anak-anak kecil lah, dia terus wudu, tidak buang air pula. Mana air pergi? Dah buang buang mana saya dah nampak ni, telang air dia pula, air pipe. Jadi Rasulullah SAW dia bagi kita awasan dan suruh kita perhatikan amalan yang mungkin manusia tak perasan, ya. Dia boleh merosakkan puasa. Bila bertemu akal Allah, dah puasa lah umur 50 tahun, dah puasa hampir 40 tahun, puasa berpuluh Ramadan, tapi satu Ramadan pun tak laku. Tapi dia tambal mungkin 1 bulan Ramadan, 1 tahun tu dia ambil 1 hari 2 hari, itu yang sah. Ya Allah, sepanjang umur belum habis 1 Ramadan lagi. Allahu Akbar. Kenapa? Dia fikir puasa itu tak pakai tak minum saja. Tak, anggota jaga. Imam Ghazali bagi tahu, adalah dia punya puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawas al-khawas. Jadi jaga anggota zahir ini perlu, takut rusak puasa. Kalau perkara yang gembat untuk mengubati mata yang ada masalah tu, engkau peliharakan daripada melihat segala perkara yang aib, sehingga pandang najis lama, dia ada efek dalam jiwa kita tahu. Najis, perkara najis tak boleh nak duduk lama tengok. Ini apa? Aib, keaiban. Orang terkoyak bajunya ke, orang dia sudah buat satu masalah ke. Ada orang dia suka tengok yang kapel dekat mana, 2 lelaki perempuan mana-mana, dia suka dia duduk intai pula, bukan dia tingkap kereta ke ataupun dia intai, dia suka dia tak buat salah tu, fikir dia tak berdosa macam tu, dia sudah kunci dosa. Sebab dia bila tengok, bukan dia terus cok tengok tak ada apa-apa, tak ada. Kalau dia tengok, perlu tegur. Bila tak tegur, sudah dapat dosa. Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kalau tak nahy 'anil munkar, boleh pergi intai buat apa? Macam itu surnuk tengok
Telinga dijadikan bagi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita supaya mendengar kalam Allah, Quran, mendengar hadis, mendengar kata nasihat, hikmat, itu ilmu yang menyampaikan kepada ma'rifatullah serta takut kepada Allah dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat, maka berlehir. Tapi kita gunakan telinga dari pagi sampai sekarang. Dia gunakan telinga itu apa? Cubalah berapa ketaatan yang kita buat dengan telinga. Kalau hari puasa ni baguslah, tak ada apa-apa kan. Kalau kita tengok anak muda, masya-Allah, lagu, game, dia tengok dia duduk dengan itu anak muda, masya-Allah. Apa tu? Game apa yang pecah dalam telefon dia tu? Apa apa hal? Kita pandang dia masukkan dalam telinga dia, dengar apa? Dengar lagu, dengar ghaibah, dengar namimah, ya, dengar muzik, dengar benda yang mendatangkan kemarahan Tuhan. Sebab telinga dicipta bukan untuk perkara itu. Ya. Kalau terdengar itu dimaafkan. Terdengar, kita lalu satu tempat, dia malah pasal muzik, pasal lagu, kita duduk kedai, insya-Allah, Allahu Akbar. Ingat, malaikat lari. Malaikat tak suka bisi-bisi tu. Bila kita ditemani oleh malaikat untuk jaga kita daripada benda yang tak elok, wa inna alaikum lahafizin, dalam Al-Quran Allah lantikkan malaikat. Jangan fikir syaitan saja yang duduk sebelah kita nak bisi-bisi buat waswas al-khannas, ya. Ada malaikat juga. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Selain malaikat yang menulis kita punya amalan, adalah malaikat jaga. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat yang menjaga kita daripada gangguan jin, daripada tiba musibah besar, benda besar. Adalah malaikat yang sibuk untuk catatan amal. Ada malaikat yang membawa amalan kita angkat tiap hari Isnin dan hari Khamis. Tapi ingat, kalau ada dua orang bergaduh, Tuhan kata tangguh amalan mereka tak diterima sekarang. Mereka elok dulu baru amalan mereka naik. Tak elok, mereka tak diterima amalan mereka. Salat zuhur, tak mau. Sebab ini bergaduh dengan kawan. Ya Allah, tiap Isnin Khamis amalan naik. Tapi Tuhan suruh tangguh dua orang yang ada masalah. Mereka tak bertubuh siapa. Ada masalah antara mereka. Ada putus silaturrahim. Ya. Telinga yang bermasalah ini ada ubatnya dalam kitab Hidayatus Salikin yang kita bawa naskah baru hari ini. Sebab berminat, boleh kita banyakkan buku itu, lebih jelas. Sebab anda tengok ramai jemaah yang mungkin bahasa bumi jadi bom, itu dia punya bahasa lama mungkin susah untuk dibaca, jadi tak ada bawa buku, kalau bawa pun tak baca. Jadi kita ada kitab yang baru atau naskah baru tapi buku lama, iaitu Hidayatus Salikin. Pasal kita sampai kepada muka surat 184, belum siap lagi. Siapa berhajat, insya-Allah. Ubatnya, telinga tu yang ada masalah ni, untuk tak menjadi pintu neraka, jadi punca kita masuk neraka, terhasil daripada amalan-amalan dan perangai ni, berlehirakan telinga daripada mendengar segala yang bid'ah dan dicela yang tidak sepakat dengan syariat. Kita elakkan diri kita duduk dalam tempat yang bahasanya tak kelas lah, bahasa dah terlalu rendah sangat, sampai apa saja boleh buat, apa saja boleh cakap, ataupun mendengar bid'ah seperti muzik, seperti lagu-lagu, ya. Ada orang dia macam favorite hidupannya dan dia punya suka sampai dia punya artis tu keluarkan satu album, dia hafal album tu. Tuan-tuan jangan belik, tapi adalah orang macam Allah.
sampai dia perhatiin sangat. Dia keluar album, dia hafal dia punya lagu tu. Sampai dia 10 surah lazim dalam Quran pun tak hafal. Tapi album tu tak hafal. Masya Allah. Jadi kita benda ni bid'ah. Benda ni melalaikan kita. Kita elakkan dia, insya-Allah telinga akan sihat. Telinga buat maksiat ni sakit. Kita nak ubatnya, jangan bagi dia makanan dia tu. Bid'ah dengan perkara yang dicela. Bila herakan daripada mendengar orang yang menumbat. Kalau orang menyebut kelemahan, keaiban kawan, kita cuba tinggal majlis tu atau cuba alihkan percakapan. Selagi mana kita dengar, kita telinga dia akan menjadi pintu neraka. Kita ni orang Islam, jadi percaya ada neraka. Jadi kita tak nak masuk neraka tu. Tapi kita dengar itu kawan kita dihina, ya, kawan kita diumbat, kawan kita dirindahkan, dia punya tolonglah, macam tu, tegas, tambah mengguriskan hati orang yang bercakap, lebih tegas. Ketegasan itu dianggap amal salih. Al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Pelihara telinga kita daripada mendengar orang yang menumpat, sebab kalau kita dengar, kita akan kunci dosa. Rasulullah bersabda, innal mustami'a syarikal qa'il wa wahadul mughtabin. Orang yang mendengar itu adalah sekutu kepada orang yang mengata kawannya, iaitu salah seorang penumpat juga. Walaupun dia tak cakap, tapi dia menumpat juga. Menumpat pakai apa? Pakai telinga. 3. Kita boleh herakan daripada mendengar perkataan yang keji. Kalau orang bahasanya minta maaf lah, tak bagus tu, tak payahlah kita jadi kawan. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi saja. Nak duduk borak-borak sebab bahasa dia terlalu terlepas ayat-ayat. Kalau kita biasakan telinga kita dengan ayat yang tak sedap, malah kita punya jiwa akan jadi macam tu juga. Berliharakan daripada mendengar perkataan yang batil dan sia-sia. Batil. Oh tu menteri tu tak guna tau. Ya rasuah lah sampai 2 juta. La haula wala quwata illa billah. Tak ada bukti, tak ada dalil. Dia halwan teling. Dia suka cakap macam lagu. Macam binda qasidah pula. La ilaha illallah. Tak boleh. Benarkan telinga kita dengar ayat-ayat macam ni. Engkau boleh herakan niat daripada mendengar orang yang menyatakan keburukan manusia. Kawan kau tak kawan. Lidah. Itulah musibah yang besar. Lidah kita. Orang Melayu cakap lidah tak bermakna dia nak bok-bek, sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. InsyaAllah, bahal. Semangat sangat. Kita lupa bahawa lidah ini adalah dijadikan oleh Allah supaya memperbanyakkan zikir. Allah, la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tujuan utama dicipta lidah. Tengok ada burung-burung, itu binatang-binatang yang buat suara tu. Kita boleh, masyayikh bagi kita tengok, zikir. Dia kalahkan kita. Dia gunakan dia punya lidah, suara dia. Buku. Wahidu. Jadi dia bahasa makhluk yang lain semua, malah bila kita terdengar dia dalam suara yang muncul untuk mengingatkan kita. Saya tertidur dekat rumah di Jawa, di Madura, ya. Tak tahulah hakikat ini. Masih lagi saya buat siasat. Dia belah satu burung. Dia dalam malam, dia berzikir. Dia buat suara. Malam pertama saya bangun, cari mana ada orang ketuk pintu apa. Tidur di rumah kawan. Tak tahu. Bila tanya, ini orang belah burung untuk suruh dia jaga qiyamul lail. Dia adalah time tu. Wah. Nampak gue balik, orang panggil ke. Masya Allah. Itu dalam Al-Quran ada. Wa ma min syai', tidak ada sesuatu makhluk yang Allah ciptanya illa yusabbihu bihamdi. Dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan katakan subhanallah wa bihamdi. Dia mensyukuri, memuji Allah, menyucikan Allah. Siapa tu? Makhluk yang lain.
Wala ta'irun yatiru bijanahai. Burung yang ada sayap ataupun binatang. Yang orang Melayu kata tak tahu kesahihannya tu, kalau terlanggar itu binatang, tu dah habis zikir tu. Dia habis zikir, dah mati pula. Jadi makhluk gunakan lidahnya untuk berzikir. Kita manusia yang ditaklifkan untuk buat demikian, sibuk lidah kita buat lain. Buat apa lidah kita ni? Buat banyak musibat. Minta maaf. Satu, dusta. Dua, mungkir janji. Boleh. Besok pukul 5. Pukul 9 pun tak sampai. 3, nombor 4, menyebut keaiban dan kelemahan kawan kita. Allahu Akbar. 4, bertengkar, berbantah, berbahas. Kau berani, jumpa saya di WTC. Kita berdebat, tengok siapa hebat. Allahu Akbar. Orang Islam nak berdebat dengan orang Islam, dengan orang jahat, orang bukan Islam dah sudah naik. Kita lah pun sibuk dengan apa? Nak bertengkar saja. Kita tak ada dasar jauh, negara nak hilang. Marilah kita berbahas. Marilah berdebat. Allahu Akbar. 5, memuji diri sendiri ataupun puji orang lain. Yang 6, melaknati dan memaki mana-mana makhluk. Kalau ibu dia katakan kepada anak, ayat tak elok, kamu ni akan dapat ini, dapat itu, orang dilaknat. Ini ayat bahaya. Doa anak, bila anak sengsara, kita duduk susah. Malah yang doa semalam, ayah lah yang melaknati anak semalam. Jadi 6 perkara yang dibuat oleh lidah. Masya Allah, ada masalah lagi. Mendoakan keburukan atas mana-mana makhluk. Kita doa, kalau pintu langit terbuka, kalau doa itu tak betul, tak elok untuk membinasakannya, terus diterima. Kalau orang tu kawan kita, anak kita, Allah kita sedih. Tapi kita lah punya punca. Yang 8, bergurau sinda dengan mempermainkan orang. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada berita tak elok. Bapak kamu tak jumpa berapa lama? Sudah seminggu. Halas, tak akan jumpa dia lagi. Dia sakit jantung terus jatuh mati. Ayah hayub lagi. Dan ini apa? Dipanggil apa? Kamera tersembunyi. Panggil apa? Dia nak macam orang putih punya, buat itu buat amalan dan program yang malah nak syuri ataupun nak ikut jejak langkah orang kafir. Kujutkan orang. Dekat sini ada bunga, ada orang duduk dalam tu. Orang lalu, wah, la ilaha illallah, gilo lope. Itu salah. Itu orang putih boleh buat. Sebab ini menyusahkan orang lain. Orang Muslim, al-muslimu akhul muslim, la yazlim. Muslim, saudara Muslim, dia tak boleh memberanjakannya. Tak boleh. Kita di lift tu, orang dah nak buka lift, orang duduk tak perasan dalam atau luar. Kita tiba-tiba sembunyi. Wow, macam ni. Allahu Akbar. Jatuhlah orang tu, mati nanti kalau dia sudah ada sakit, dalam mana ada masalah ke. Itu tak dianjurkan oleh Islam untuk buat. Gurau sinda ada batasnya. Sinda Nabi senyum, bukan gelak sampai jatuh kursi. Ya debu. Bahasa apa cakap? Abang, la ilaha illallah, bang. Dia tak tahan sampai terjatuhlah dia punya kursi belakang. Nabi tak gelak ketawa, dia senyum. Ya. Jadi kita pun bergurau ada batasannya. Jadi lidah ini kadang-kadang berfikir kita bergurau, tapi kita sudah buat dosa yang menyebabkan kita sudah puasa kita rusak, iman kita sudah lemah, Tuhan kita sudah marah, kita doa tak mustajab, kita ada hajat tak ditunaikan, tolong Allah tak tolong. Kenapa? Dah buat kawan semalam, saya gurau, mana ada sampai jadi sakit tu. Bergurau sinda dengan mempermainkan orang. Masya Allah, 8 masalah keburukan lidah yang Allah Subhanahu wa ta'ala menawasikan kita. Kita boleh ambil sikit saja daripada 8 masalah ini. Kita baca dalam buku yang baru ni,
Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam menegur kita daripada berdusta ataupun cakap bohong, iyyaka wal kadhib fa innahu ma'al fujuri wa huma finnar. Takutilah kamu daripada berdusta, cakap bohong walaupun nak gurau ke apa-apa. Sesungguhnya orang yang berdusta itu berserta orang yang berbuat maksiat, kedua-duanya dalam api neraka. Nabi bergurau dengan sahabatnya, tetapi bergurau dalam keadaan dia cakap yang benar. Walaupun gurau, tapi cakap yang benar. Seorang wanita datang, katakan, ya Rasulullah, doa supaya saya dapat syurga. Sidna Nabi nampak, oh ini orang tua sangat ni, mana orang tua masuk syurga? Nabi ada maksud yang benar, iaitu orang tak boleh masuk syurga dalam keadaan tua. Dia mesti kembali kepada keadaan macam Sayyidina Yusuf letak tangan atas Siti Zulaikha. Siti Zulaikha sudah tua, dia macam ibu dia tahu. Berbeza umur jauh dengan Siti Zulaikha dengan Sayyidina Yusuf. Dia sudah, Nabi Yusuf masih lagi remaja, dia sudah lah khalas. Dengan dia punya masalah, dia punya bangkatnya sudah hilang, duitnya sudah hilang, dengan keadaan menangis sepanjang masa, rindu Nabi Yusuf. Oh, cinta ini mahapilah sampai mata tak nampak. Dia punya muka Sayyidina Yusuf diarahkan oleh Allah, bismillah, terus jadi macam muda balik semula. Allahu Akbar. Kita dalam syurga tak boleh masuk dalam keadaan pakai tungkat, ada kencing manis, ada darah tinggi, ada gout, ada ini, ada dia punya lebih apa, badan lagi besar atau badan lagi kecil. Semua akan dalam keadaan terbaik, keadaan yang paling kita suka dalam hidupan kita ni. Ada satu time, Masya Allah, akan kembali kepada keadaan sahat wal afiat, dalam keadaan muda. Jadi bila orang tua ni Siddiq, Rasulullah kata, jangan Siddiq, mari saya jelaskan. Dia gurau sama dia, tapi gurau dengan yang benar, tapi dia tak faham itu gurau Rasulullah. Rasulullah jelaskan, sebab kamu tak masuk dalam keadaan tua, kamu masuk syurga insya-Allah, tetapi dalam keadaanmu sebab dia punya syurga tak adalah farmasi, tak ada tu hospital, tak ada bilik air. Ya ke? Mana nak buat kalau makan banyak tu? Tak ada, makan banyak dia keluar beluh saja. Ya Allah, berbaulah syurga. Tak, beluh kita macam kasturi. Oh, lain daripada yang lain. Syurga jadi lain. Keadaan kita di sana tak sama dengan sini. Masya Allah. Ada orang dia buat ukuran, kalau tak ada bilik air susahlah kita. Berbayar pun tak apa. Tak ada bilik air, tak ada najis dalam syurga. Kalau makan lebih, dia keluar pakai dia punya as-sagharat, dia punya apa, thughur jism. Dia keluar pakai kita punya apa, jalan yang buluh-buluh tu, sama juga, tapi buluh bukan berbau, dia adalah wangi kasturi. Masya Allah. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dusta yang ada pahala kalau berdusta. Masya Allah, Ustaz nak ajar ajaran sesat. 3 perkara. Cakap sama isteri, engkau yang cantik, kau yang satu, kau yang apian, yang tak ada dalam dunia macam kamu. Awak ni yang Masya Allah, bunga dekat rumah saya. Ini cakap lebih-lebih yang malah tak logik. Ya, kau yang satu, kau yang ni. Sebab wanita ini hati dia lemah lembut, dan dengan ayat yang baik ini dia menjadi selesa, dia menjadi seronok, dia menjadi bertambah sayang kepada abangnya. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala benarkan kita untuk cakap dengan isteri walaupun adalah bohong sikit, tapi adalah batasannya. Bukan pergi Thailand, pergi mana? Ya, pergi Bangkok, pergi lurus balik Bangkok. La haula wala quwata illa billah. Gimana? Tak adalah, ada kerja, ada tugasan tu. Jadi untuk memuji isteri. Yang kedua, harus berdusta juga kalau nak baiki antara dua orang, dua kawan kita,
Bila duduk sama ni, maki hamun yang lain. Yang kedua, buat kerja yang sama. Kita tak. Kita cuba baiki dengan rika ayat. Oh, dia baik. Dia cakap, oh Allah, saya hantar. Dia hormat betul. Dia nak datang minta maaf tapi malu takut hantar halau dia. Ya ko? Mula dia punya jalan baik. Orang baiki antara dua orang ni bahalanya cukup tinggi. Bahkan kalau dia tambah cakap yang elok, yang pihak satu atau dua tak cakapnya, diharuskan oleh Islam. 3, kalau kita menjadi taibusan ataupun orang musuh, sudah suruh kita, paksa kita untuk cakap orang Islam ni ada berapa tentera, berapa bengkalan, berapa senjata, berapa orang, kita mesti cakap yang tak benar supaya mengkelirukan musuh Islam, supaya tak dapat menyalahi kita punya jemaah. Mungkir janji, ya. Jadi dusta ini malah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sebab dia macam bokok. Barang siapa mula berdusta, dia akan nak ubat dusta yang pertama tu, nak jaga dia akan berdusta lagi sampai dia menjadi amalan yang membawa dia ke neraka. Dosa yang kedua yang dibuat oleh lidah, iaitu mungkir janji. Jangan dalam keadaan seronok berjanji. Dia kadang-kadang kita suka berjanji. Jangan bila kita seronok lupa bahawa kita banyak urusan, kita banyak tanggungan. Itu insyaAllah saya pukul 5 saya datang, bawa 5,000 bagi hantar. Masya Allah, tak datang pun duit tak bagi. Asal itu kita seronok saja, itu akan menyebabkan kita buat dosa. Jadi lidah ini ikat betul-betul, supaya nak janji mesti kaji betul-betul, adakah mampu untuk tunaikan janji atau tidak. Engkau pelihara lidahmu daripada menyalahi janji, maka setiap yang engkau janji itu hendaklah disempurnakan, dan janganlah engkau menyalahi janjimu itu melainkan dengan sebab yang munasabah, ada darurat. Oleh kerana sabda Nabi Muhammad SAW, kalau orang dia suka berjanji tapi tak tunaikan janjinya, ini orang munafik. Bermakna dia nak itu cakap manis-manis saja bila berjumpa dengan orang. Salasu man kunna fi fahuwa munafiq. 3 perkara, siapa ada salah satu dari badannya, maka adalah orang munafik. Sekalipun ia berpuasa dan bersembahyang, ya Allah, walaupun dia puasa, walaupun dia sembahyang, dianggap munafik juga. Yaitu orang apabila ia bercakap, dia cakap yang dusta. Dan yang kedua, bila berjanji, dia tak kisah mungkir janji. Dan apabila dia diberi kepercayaan, dia khianat. Mudah-mudahan 3 perkara tak ada menjadi syirik orang mukmin yang salat dekat surau talaqi kutub di Embeng dalam jamaah zuhur hari ini. Yang ketiga, menumpat. Engkau memelihara lidahmu daripada menumpat orang. Kerana apa? Sebab bila sebut keaiban kawan, Allah akan sebut keaiban kita di kiamat. Bila kita tutup keaiban kawan, kita bila dihisab, orang semua tak akan tahu keaiban kita. Pasal kita punya sifat dalam dunia menutup kelemahan ke, itu sifat baik tu tahu. Kita disukai oleh Allah, disukai oleh kawan. Macam mana dengan kawan, walaupun kenalan anda yang anda suka selalu bawa berita buruk tentang kawan lain, kamu tak tahu ke? Tak tahu. Sila beritahu. Dia lah buat ni. La ilaha illallah. Betul ke? Walaupun keaiban kawan itu ada, jangan sebutkannya, melainkan ada situasi tertentu. Macam dalam mahkamah, orang tanya pasal anak perempuan kita nak kahwin dengannya, atau anak kita datang orang merisik kepadanya, macam mana lelaki itu? Kita cakap, oh baik, dia ni tak tinggal masjid, walhal dia orang itu Bukit Bintang. Masya Allah. Bukan tinggal di Bukit Bintang. Dia kelab malam lah, dia tak kenal masjid. Kita tibu tu tak betul. Kita mesti menipu keaiban dia. Itulah menumpat. Tak menumpat untuk menyelamatkan orang daripada dia punya kejahatannya. Orang pencuri, kita cakap macam mana kita nak buat bisnes sama dia. Dia ada pinjam daripada semua orang tak pulangkan. Kita cakap, mama, Masya Allah, buat sama dia, mamalah dia jujur, dia baik. Kita buat dosa sebab kita tak cakap keaibannya. Itu menumbat, Ustaz. Tak ada, pasal ada maslahah.
ada sebab yang kita perlu menerangkan atau munculkan keaiban dia itu supaya menyelamatkan kawan daripada kejahatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtum. Janganlah setengah kamu mengumpat terhadap setengah kamu yang lain. Adakah kamu, seorang kamu suka memakan daging saudaranya yang mati, bermakna bangkai, maka kamu membencinya. Tapi hari kiamat, kalau kita menumbat di dunia, itulah makanan kita dekat sana. Ingatlah tuan-tuan hadirin dalam majlis kita tengah hari ini, ada orang puasa boleh tahan sampai selepas maghrib pun boleh dia makan kurma, makan minum air, tapi boleh salat tarawih, buka puasa selepas tarawih. Ada orang pukul 10 seboleh panik lah, Allah tak tahan hari ni. Ada sebab. Keberkatan Ramadan, Allah menambahkan rezeki orang mukmin yang puasa betul di bulan Ramadan dan memberkatikan kesihatan dan kekuatan badannya. Dua-dua boleh hilang bila kita langgar adab Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh anak muda, menyatakan, wahai Rasulullah, mak saya dengan makcik duduk cakap-cakap tadi sampai dah letih lah, sampai dia tak boleh nak menyambung puasa. Dia minta izin untuk hari ini buka puasa, nanti selepas habis Ramadan dia akan ganti. Rasulullah pasal jamaah kecil, jadi dia boleh minta izin pula ya. Tak izin daripada Rasulullah. Sidna Nabi kata, tahu sebab dia letih, dia tak boleh menyambung puasa pasal dia menumbat. Suruh dia muntah apa yang dimakan daripada daging orang. Mereka cakap, kami mana ada makan, kami baru minta izin nak makan. Rasulullah suruh muntah, dia muntah darah daging. Mu'jizah itu, bukan semua orang dia muntah jadi darah daging walaupun dia menumbat. Ini mu'jizah. Allah nak menunjukkan bahawa Rasulullah benar bila cakap menumpat ini akan membawa kamu kepada neraka dan makanan dekat sana bangkai. Jadi kekuatan boleh hilang bila mata kita ternampak yang tak sepatutnya, telinga kita dengar apa yang tak sepatutnya, lidah kita cakap apa yang tak sepatutnya, kaki kita pergi basar macam nak buang masa ya. Sedangkan makanan boleh memperolehi daripada mana-mana ya. Tetapi pergi basar, orang dah sudah tidur sepanjang hari, keluar, tak maaf ya, pakai baju tidur, nak pergi ambil juadah pula. Itu orang lain dah pergi mencari makan, ini mencari apa, nak buang masa, nak tengok, akhirnya sudah mengumpulkan banyak dosa, sudah rusak puasanya. Sebab yang merusak puasa 5, menumpat, menuduh kawan, ya, ghaibah, namimah, kazib, cakap bohong, angkat sumpah palsu wallahi wa billahi wa tallahi, dan nazar bi syahwah. Ada orang berfikir bandang tak ada apa-apa ini puasa. Bila buat macam tu, perlu ganti puasa balik semula. Berapa hari kamu punya mata tak boleh kawal, gantilah. Ya Allah, nak gantikan 30 Ramadan sebab kami lalu dekat sini depan KLCC gaso tak ada apa-apa, dan macam mana tak nak langgar orang pula. Ada cara untuk menjaga. Jangan pergi tempat keramaian, jangan pergi tempat yang ada orang tak. Ini kita semua di tangan kita, nak jaga puasa kita atau nak hanya tak makan tak minum depan orang ramai kita puasa. Tapi pahala di sisi Allah, iaitu dapat malam Lailatul Qadar, digandakan amalan kita 70 kali ganda yang fardu, dan kita dapat itu dia punya hidayah melalui bacaan Al-Quran, dapat itu masuk pintu Ar-Rayyan dengan tambah hisab, dapat kekuatan dalam badan, dapat keberkatan dalam rezeki kita. Ya, yuzadu fi rizqis shaimi fi Ramadan, bermakna orang yang berpuasa dengan betul tetap rezekinya akan ditambah dan diberkati. Maafkan kami kalau ada salah silap, kasaran bahasa silap kata. Kita berhenti dekat menumbat, bukan menumbat tapi berhenti dekat itu nombor 3,
masalah lidah yang perlu kita elakkan, muka surat 188 dalam naskah yang baru yang saya galakkan untuk jamaah semua. Kita ada hari ini dalam 7 atau berapa naskah, siapa nak boleh ambil, kemudianlah dia punya insyaAllah ya. Saya mengajak tuan-tuan untuk berdiri dalam Ramadan ini, kita bersalawat, lepas tu kita berdoa hajat yang diingini, insyaAllah datang, insyaAllah berulihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على حبيب رب العالمين. Wahai Tuhan kami datang rumah-Mu ini ya Allah, amat mengharap rahmat-Mu, keampunan-Mu, penerimaan terhadap puasa amalan kami ya Allah. Ubah perangai kami kepada lebih baik ya Allah. Jadi Ramadan ini Ramadan yang terbaik, yang lebih baik daripada semua Ramadan sebelumnya. Wahai Tuhan kami, terimalah puasa kami, terimalah sembahyang kami, terimalah sedekah kami, terimalah itu niat kami untuk menjadi baik ya Allah. Wahai Tuhan kami banyak salah, banyak silap, banyak melanggar syariat-Mu. Biarlah Ramadan ini menjadi satu titik tolak dan pertemuan dengan-Mu ya Allah, yang menjadi amalan-amalan di dalamnya diterima oleh-Mu, berulihi syurga oleh-Mu ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Peliharalah kami dan jamaah kami di surau ini ya Allah daripada segala bala bencana, kemaksiatan, kelalaian, kelekaan, kesakitan, kezaliman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ampunilah dosa ibu bapa kami, guru-guru kami, suami isteri kami, anak-anak kami, sahabat dan kami, jiran kami, staf dan jamaah kami di bangunan ini ya Allah. Ya arhamar rahimin, sa'annaka ya hayy ya qayyum ya ali ya azim an taghfir lana wa tarhamna wa afina wa afu anna wa ala ta'atika a'inna wa min syarri khalqika sallimna rabbal alamin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nirani ajma'in. Allahumma ya Allah irham ikhwanana fi Falastin. Allahumma a'inhum ala as-siyam wal qiyam wansurhum ala aduwwihim az-zalimin. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Amin. Syukran lakum.